Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang telah berada di dalam siaran ataupun platform Google Meet kita ni ya. Jadi mohon maaf dari pihak kami daripada unit perancangan dan pengurusan dasar JPPI kerana kelewatan dan pelbagai-bagai masalah dan panel-panel juga terlibat dengan bagai taklimat yang telah diadakan tadi, dan kita bersyukur kepada hari ini kerana kita juga bersama-sama panel yang akan hadir, itu Dr. Muhammad Hadi bin Makdawi, Encik Zulkifli bin Mahyudin, Ketua Jabatan daripada daripada Jabatan Ilmu Pendidikan, dan begitu juga Dr. Hadi daripada Syarah Sesi. Dan kita teruskanlah terus sebab kita pun dah kesuntukkan masa, kemungkinan ramai telah menunggu begitu lama ya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Dan kita dengan tajuk program Brown Bag kita iaitu Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru Model Tingkat Global. Itu adalah tajuk program Brown Bag kita pada hari ini. Jadi mungkin tuan-tuan dan puan-puan tertanya-tanya apa tajuk ini yang dipilih. Inilah sebahagian daripada tajuk yang kita telah rangka dan juga kita telah dasar sejak daripada bulan Januari lagi bagi satu plan strategik pada tahun depan iaitu 2021 hingga 2025 bagi bersama-sama seiring dengan plan TN 2020 kita yang dijangka habis pada tahun ini. Jadi salah satu daripada perancangan yang telah dirancang daripada jawatan kuasa yang besar kepada perbincangan-perbincangan kecil yang telah melibatkan berbagai pihak. Hari ini kita merangka dan juga kita masih lagi dalam proses merangka untuk tujuan untuk bersama-sama semua ahli-ahli dan juga warga-warga IPGK Ipoh untuk bersama-sama kali ini dalam plan strategik yang sedang dirangka ini bagi tahun 2021 hingga 2025, dan juga saya berharap agar tuan-tuan dapat memahami dan dapat berada bersama dengan tuan-tuan puan-puan untuk kita lancarkan pada tahun hadapan. Jadi tanpa berlengah masa, saya serahkan kepada panel ataupun kepada yang memang dah ditugaskan untuk bersama-sama dengan kita punya strategik ini, Dr. Abdul Hadi bin Makdawi. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua ya, para pensyarah dan juga staf IPG kampus Ipoh ya. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Penyelidikan dan Inovasi ya, yang sudi menjemput ataupun mengundang saya ya, tamanya Encik Mubin ya, dan bersama-sama saya juga di dalam sesi Google Meet kita ini ialah Cik Zulkifli bin Mahyudin ya, Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan ya. Baik, pada pagi ini ya, pada hari Jumaat yang berkat ini ya, kita akan bersama-sama berkongsi berkenaan dengan perancangan strategik 2021 hingga 2025 ya, yang akan kita laksanakan lah ya pada tempoh tersebut ya. Baik, ini sekejap Encik Mubin ya, untuk gambar saya ni. Baik, sorry ada kesilapan teknikal sikit ya. Baik, pagi ni ya, kita akan
bincangkan beberapa perkara, ya, tuan-tuan dan puan. Saya harap sesi kita ni tidaklah terlalu membuatkan anda begitu tuan-tuan dan puan rasa tertekan, ya, tension. Tapi pada masa yang sama, saya ingin minta anda, tuan-tuan dan puan, bersama-sama kita lah untuk kita sama-sama berbincang, ya, sebab perancangan strategik ini sebenarnya untuk kita bersama-sama, ya, untuk semua warga IPG kampus Ipoh, ya. Baik, saya untuk melancarkan perbincangan hari ini, saya cadang nak tayangkan sedikit PowerPoint yang saya telah sediakan, ya. Dan di sini saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan lah, ya, PowerPoint yang saya ingin tunjukkan dengan tuan-tuan dan puan lah, ya. Baik, saya harap ianya telah pun keluarlah di paparan, ya, keluar di paparan, ya. Baik, sebenarnya apa yang ingin saya bawa tuan-tuan dan puan pada hari ini ialah untuk sama-sama berbincang berkenaan dengan sejauh mana, ya, perjalanan perkembangan perancangan strategik IPG Kampus Ipoh untuk tahun 2021 hingga 2025 ni. Jadi untuk itu saya akan mulakan dengan pengenalan, ya, dan seterusnya saya akan bincangkan dengan tuan-tuan dan puan berkenaan dengan proses tracking, analyzing, imaging dan juga online Q&A nanti, ya. Walau bagaimanapun, kalau ada soalan bolehlah tuan-tuan interrupt apa yang ketika saya menyampaikan ini untuk kita sama-sama berbincang. Lebih kurang, saya ingat kita ada masa lebih kurang 45 minit lagi lah, lebih kurang, ya. Baik, sebagai pengenalan, ya, saya nak imbau balik ni tuan-tuan dan puan, ya. Kita sebelum ini ada perancangan strategik yang kita kenali sebagai Pelan Transformasi IPG Kampus Ipoh, ya, 2016 hingga 2020. Baik, yang kita panggil sebagai PTN 20, ya, dan di sini kita telah ada visi yang jelas, ya, iaitu IPG Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru. Kita ada misi, hala 7 kecemerlangan yang kita tak capai, ya. Ada 3 kat sini dulu, ya, hala 7 kecemerlangan. Yang pertama dari segi pembangunan kognitif dan insaniah, yang kedua dari segi profesionalisme pensyarah, dan yang ketiga itu penyelidikan dan pembangunan pendidikan, ya. Dan dari situ kita rangka strategi KRA, ya, Key Result Area atau bidang keberhasilan utama sebanyak 18 KRA yang akhirnya kita kumpul kepada 7 kluster, ya, kluster utama, dan ini disokong dengan 4 pengupaya, ya, iaitu tabik urus berkualiti, sumber manusia berkualiti, infra dan infrastruktur, dan juga dari segi persekitaran yang kondusif, ya. Baik, gini tuan-tuan, ya, dalam kita mengoperasikan plan ataupun PTN 20 sebelum ini, ya, untuk tempoh sebenarnya kita masih lagi dalam proses, dalam tempoh edah ataupun dalam tempoh tempoh PTN 20, ya, sebab ia akan berakhir pada hujung bulan 12 ini, ya, dan kita akan buat back to back lah, ya. Bila habis PTN 20, kita akan terus sambung dengan IPG Pelan Strategik IPG Kampus Ipoh 2021 hingga 2025, ya. Jadi untuk kesinambungan itu kita tak bolehlah tunggu bila dah habis bulan 12 ni baru kita mula, ya. Jadi kita dah buat siap-siap sekarang ni, dan untuk pada KJ KU, ya, bolehlah, ya, untuk bulan 9 nanti bila merancang aktiviti untuk tahun depan, kita bolehlah berasaskan kepada plan strategik yang kita gubal sekarang ni, dan dijangka
bulan 9 tu dalam bentuk draft copy je sudah ada lah, dan kita jangkakan dalam bulan 10 ni proses ataupun dokumen tu telah lengkap lah ya. Baik, seperti yang saya kata tadi ya, untuk mengimbau perjalanan PDN 20 tu yang kita bagikan 18 KRA tu kepada 7 kluster kecemerlangan, dan sebenarnya kita memantau ya, menilai keberkesanan ya pelaksanaan berdasarkan atau apa kita panggil sebagai dashboard prestasi ya, mana yang di bawah 70% pencapaian ya berdasarkan kepada key result ataupun KPI yang telah ditetapkan, itu kita bagi kod merah ya. Dan bagi yang telah mencapai target ya ataupun on target, markah lebih kurang ataupun sasaran kepada sasaran utama tu lebih kurang daripada 70 hingga 74, yang itu kita bagi iaitu kod kuning ya, kita panggil sebagai on target ya. Dan sekiranya pencapaiannya melebihi 75 hingga 79, kira kalau markah tu kira A- lah. Yang ini kita panggil melepasi target ataupun exceed target. Ya, kod hijau muda, daun pisang ya. Dan sekiranya pencapaian itu melepasi 80%, ini kita panggil significantly exceed target ataupun melepasi sasaran secara signifikan. Kod dia ialah hijau tua ya. Dan saya fikir mungkin pada kesempatan ini juga nanti saya ingin mencadangkan bahawa pendekatan untuk kita menilai prestasi pencapaian pelaksanaan pelan transformasi ini juga kita menggunakan kod-kod sedemikianlah ya, yang sebenarnya kita ambil idea daripada Perkeliling Perkhidmatan ya, yang dikeluarkan oleh JPA ya. Baik, kalau kita mengimbau sehingga kini lah sebelum COVID-19 ataupun pandemik ni, berdasarkan kepada laporan-laporan pengurus kluster yang dihantar kepada setiausaha Jawatankuasa Pelan Transformasi, kita boleh nampaklah dia punya turus itu ya, turus histogram itu yang menunjukkan pencapaian mengikut kluster-kluster. Sebagai contohnya kita ambil KRA yang pertama tu ya, penyampaian kurikulum secara holistik ya, kita dapati ianya sebenarnya melebihi 90% ya. Tahniah kepada pengurus dia ya. Kalau ini pengurus dia ni Cik Zul ya, Zulkifli bin Mahyudin ya. Dan begitu juga dengan KRA yang lain. Cuma yang ingin yang rasa membuatkan kita rasa bangga ialah tidak ada KRA yang mencapai atau diletakkan dalam kedudukan zon merah. Maknanya zon merah tu maknanya di bawah target kita. Kalau kuning ni sebenarnya dah mencapai target ya. Kalau hijau ni itu kita dah kata significantly exceed target. Ini maknanya kita dalam landasan ya, Cuma walaupun kita dalam landasan yang tepat ya, kita masih lagi ada ruang dan peluang ya. Dan di samping itu juga kita perlu berhadapan dengan pelbagai cabaran ya, yang akan kita jumpa nanti. Contohnya kita akan berdepan dengan cabaran Industrial Revolution 4.0 ya. Kemudian cabaran VUCA ya, volatility, uncertainty, complexity dan juga ambiguity ya, dan cabaran-cabaran lain. Dan kita juga ingin menganjakkan ataupun melonjak transform IPG campus yang kita IPSIPO yang kita sayang ini kepada satu bentuk ataupun sejajar dengan pendekatan ya, sebagai contoh yang telah dilaksanakan di Jepun ya, yang menggunakan pendekatan Society 5.0 ya, yang menekankan aspek kreativiti dalam amalan kehidupan ataupun dalam amalan pengurusan. Dan juga saya ingin membawa tuan-tuan dan puan ya kepada bentuk atau transform pendekatan kita ke arah education 5.0 ataupun education 5.0 ya. Nanti kita akan sama-sama teroka lah ya, apa yang dimaksudkan dengan bidang-bidang ataupun tahap pendidikan dan juga dari sisi society itu, kemasyarakatan 5.0
tadi. Dan ini sebenarnya sejajar dengan apa yang diperkatakan dalam OECD, ya, dalam wawasan kemakmuran, ya, 2030 ataupun dipanggil well-being, ya, pada tahun 2030 nanti, ya. Dan kita ni ialah, ya, kita menggunakan apa nama, kalau kita tengok, ya, kita dah terdampak apa yang telah kita ada, ya. Kita boleh tampaklah pada tahun 2010 ni setakat mana kita sekarang, ya. Kalau tengoknya pada saya banyak lagi lah ruang dan peluang yang kita perlu explore, ya, supaya kita betul-betul dapat membawa IPG kampus Ipoh ni bergerak lebih jauh, ya, ke tingkat yang lebih tinggi, ya. Jadi apa yang kita buat, ya, tadi saya membayangkan, maknanya kita telah nampak, ya, apa yang sedang berlaku sekarang ni. Maknanya kalau kat sini kita bertanyalah di mana kita sekarang atau where are we now, ya. Kemudian hala tuju kita pada 2025, ya, kita akan menerapkan elemen society 5.0 dan juga education 5.0 di samping persekitaran yang mencabar, ya, ada VUCA, ada pandemik lah, macam-macam, ya, yang kita tidak duga, ya, dan juga dalam menyediakan satu satu set guru ataupun guru yang kita hasilkan nanti yang boleh berhadapan dengan persekitaran yang kita panggil future proof ataupun kali masa hadapan, ya. Jadi kita nampak dah, ya, di mana kita, ke mana arah tujuan kita, dan nanti kita akan fikirkan, ya, bagaimana, ya, macam mana kita untuk mencapai wawasan tersebut. Itulah antara intipati yang ingin dibincangkan pada hari ini, ya. Sebenarnya kita nak menetapkan ni dulu, ya. Ya. Kita nak fokus ni dulu, ya. Pada tahun 2025 ni macam mana keadaannya. Jadi saya dan rakan-rakan, ya, telah menggunakan satu kaedah yang kita panggil future thinking and scenario planning ataupun perancangan senario, ya. Kalau untuk PTN 20 kita menggunakan pendekatan dan juga alat-alat Blue Ocean Strategy, tapi kali ini kita menggunakan perancangan senario, ya. Jadi kita nak bayangkan pada 2025 nanti senario IPG kita ni macam mana, ya, apa yang kita nak capai, kemudian kita akan buat backcasting, ya, untuk mencapai wawasan tersebut. Jadi untuk capai situ sudah tentulah kita akan membuat penilaian terhadap apa yang telah kita laksanakan sebelum ini, ya, evaluation. Kalau tengok pada graf yang saya papar, pada rajah yang saya papar di sini, kita juga nanti, ya, selain kita buat penilaian, kita juga kena membuat inovasi lah, ya, innovation, ya, dan sudah tentu kita akan meletakkan kita panggil sebagai teras utama ataupun kluster-kluster kita panggil sebagai pelan tindakan untuk mencapai UC yang kita tetapkan nanti, ya. Dan juga sebelum kita tetapkan WC itu, ya, kita akan kena pasti senario yang akan berlaku, ya, pada 2025 nanti, ya. Jadi macam biasalah kita akan menggunakan pendekatan kita tu menggunakan pendekatan strategik, ya, yang disokong dengan literature review, kajian-kajian dan juga tool-tool, ya, alatan-alatan pengurusan, ya, seperti 7S, McKinsey, Ishikawa, ya, Pestlewey, dan ada banyak lagi lah, ya. Termasuklah juga kita akan menggunakan 4 action framework, ERRC Grid, ya, Blue Ocean Strategy, ya. Dan mungkin kali ini kita akan menggunakan Blue Ocean Study, ya. Mungkin itu antara yang kita akan bawa nantilah, ya, dalam kita merangka ataupun mencadangkan pelan tindakan kita nanti, ya. Dan dalam kita merancang ini, ya, untuk menyediakan pelan senario sehinggalah
dengan kita dapat mengenal pasti senario tu, seterusnya kita memikirkan apa yang ingin kita perlu lakukan untuk mencapai wisi tadi. Kita menggunakan model yang diperkenalkan oleh Lindgren, ya, model TAIDA, ya, bukan tiada, TAIDA. TAIDA itu singkatan untuk tracking, ya. Kita nak lihat, ya, ialah, ya, kita nak lihat ke depan, ke belakang, ya, atau apa nama, jauh mana pencapaian kita, kekangan yang ada, ya. Kita track diri kita. Tak maknanya kalau kita tengok ni analisis realiti semasa lah. Kalau kita dalam pengajaran, pembelajaran ni, kita melihat realiti semasa kita, ya. Dan di sini seterusnya kita membuat analisis, ya, menggunakan apa nama ni, tool management, ya. Kemudian kita membuat imagine, ya, ataupun kat sini tulis imagining, ya. Di sini kita bayangkan, ya, apa yang kita nak capai. Di sini kita akan tetapkan visi, misi, ya, ataupun kita fokus hala tuju kita nanti. Dan di sini ialah deciding. Kita akan tentukan, putuskan, ya, menggunakan alat-alat pengurusan tadi, ya, apakah strategi terbaik, ya, untuk membolehkan kita mencapai visi yang kita telah tetapkan sebelum itu, ya. Dan A ni lebih kepada pelan tindakan lah, ya. Pelan tindakan, kita ada nanti pelan 30,000 kaki, kita ada pelan 3 kaki, ya. Itu nama jargonnya lah, ya, tapi sebenarnya lebih kepada pelan tindakan, ya. Dan setakat ini sehingga bulan 6 ni, sehingga hari ni, kita baru sampai peringkat TAI, ya, baru TAI, ya. Dan kalau ikut plan kita, ya, dalam perancangan apa nama ni, ujuran jadual perbantuan kita, bulan depan ni kita akan mulakan D lah, ya, decision, ya. Kita akan decide apa strategi, apa nama, trust utama, dan juga cluster, ya, pelan tindakan, KPI. Dan bulan 7 dengan bulan 8 ni kita akan pergi peringkat D lah, ya, untuk kita tentukan apa nama pelan tindakan ataupun dan juga KPI yang perlu kita kejar, laksanakan sepanjang tempoh 2021 hingga 2025, ya. Baik, ini contoh pada peringkat tracking lah, ya. Pada peringkat tracking ni, semua jawatankuasa telah diminta membuat rujukan, ya, merujukkan pada UNESCO, ya, PPPM, ya, Pelan Transformasi IPGM sendiri, PADU, OECD, IR 4.0, ya, WUKA, MPDL, ya, New Pedagogy for Deep Learning, ya, Falsafah Pendidikan Negara, Falsafah Pendidikan apa nama ni, guru, ya, dasar pelajaran kebangsaan. Banyak angle lah yang kita rujuk, ya, dan disokong dengan penggunaan apa nama ni, alat-alat management atau management tool. Salah satu yang kita buat exercise baru ni, ya, ialah dengan menggunakan Pastel V, ya. Dan jangkaan outputnya yang kita telah dapat, ya, kita kena pastilah, jangkaan masa depan, ya, pada tahun 2025 tu IPG Campus Ipoh tu macam mana, ya, dalam bentuk kita panggil preferred future, probable future, plausible future, dan juga possible future, ya, yang maknanya kalau dalam bahasa tu yang dalam bentuk yang akan terjadi, yang bakal terjadi, ya, yang mungkin terjadi, ya. Itu saya tak nak bagi pening lah, saya skip lah yang itu, ya. Saya nak pergi kepada bentuk yang mudah. Ini baik, dalam melaksanakan tracking ni, ya, seperti yang saya kata tadi, kawan-kawan kita jawatankuasa telah dibagikan kepada beberapa kumpulan untuk membuat analisis menggunakan Pastel V, ya. Pastel V itu value lah, ya. P itu sebenarnya kita ahli-ahli diminta memikirkan, membuat analisis dari segi politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal perundangan, environment, dan juga aspek nilai, ya. Jadi saya ucap terima kasihlah kepada mereka yang terlibat, ya, semua ahli jawatankuasa ini, sebab benda ni sebenarnya bukan kerja yang ringan, memerlukan pemikiran yang betul-betul mendalam, melibatkan higher order thinking skill lah, ya. Jadi
Uh, terima kasih dan juga tahniah ya, kumpulan-kumpulan Jawatankuasa telah dapat menjalankan tugas dengan baik ya, dan daripada dapatan analisis V itu kita telah susun mengikut tema ya, tema, dan kita susun ya dalam bentuk kita panggil senario analisis ya, senario analisis yang kita bagikan kepada bentuk ya business as usual ya. Maknanya IPG ni kita bayangkan 2025 ni IPG ni macam sekarang ni lah ya. Dia punya kalau pergi tengok belakang tu masih lagi hutan rimbun macam tu ya. Persekitaran macam tu, tak ada ubah apa-apa ya. Pergi pagi balik petang macam sekarang ini ya. Bukanlah kita kata sekarang tak bagus, maknanya sekarang ni saya dah kata kita ada banyak ruang untuk penambahbaikan ya. Baik, itu satu senario ya. Dan senario kedua ialah senario yang kita kata senario terburuk ya. Yang kita sendiri pun tak mahu ya. Dan satu lagi senario ialah senario yang kita rasa payahlah akan jadi ya. Kita panggil outlier ya. Dan satu lagi senario yang kita lihat kita panggil sebagai senario terbaik ya. Yang ini yang kita harap ianya terjadilah ya. Dan itu yang kita tukarkan nanti kita akan terjemahkan dalam bentuk VC ya. Dan berdasarkan kepada analisis kita ya, analisis Pastel W itu ya, kita boleh nampaklah yang kalau tengok ni kuadran yang pertama tu best case scenario ya. Yang ini yang kita bayangkan pada tahun 2025 nanti ya, IPG kampus Ipoh ni kita nak bawa ya, kita jangka dia menjadi peneraju kecemerlangan pendidikan guru yang unggul ya, yang diiktiraf di peringkat global. Sekarang ni kita tak ada main-main dekat-dekat dah. Semua ya, dalam bentuk global ya. Semuanya di hujung jari sekarang ni ya. Dari segi teknologi digital bukan lagi isu sekarang ni ya. Kita dah nak masuk kepada zaman IR 5.0 ya, ataupun kita tengok Society 5.0 ya. Dan satu lagi yang kita nak bawa sini ialah Education 5.0 ya. Ini yang best case dah ya. Saya saya simpan the best for the yang cerita baik dia kemudian sikit kot. Saya nak cerita yang tak berapa sedap sikit lah. Yang kita risau yang ini tapi rasa payah jadi kot ya. Contohnya yang outlier ni, kita ni digabungkan dengan universiti awam dan identiti kita tu jadi hilang. Contohnya UA dia gabung kita, ingat gabung separuh-separuh, win-win situation. Rupanya kita hilang, dia jadi opsi je. Kita tak mau gitulah ya. Tapi rasa payah jadi ni ya. Yang kedua sini worst case ya. Yang ini pun kita pun tak mau ya. Tengok ni siapa yang datang daftar ni ya pada tahun 2025 nanti. Tengok ni baju ni, ini budak-budak vocational ni. Ini contohlah ya. Ini yang kita tak mau worst case ya. Dan ini macam ni ya. Macam saya datang dulu ya tahun 2008 dulu sampai sekarang dia punya warna bangunan je yang berubah ya. Belakang ni sama saya tengok ya. Super ataupun kita panggil BAU, business as usual. Jadi kita tak naklah dalam bentuk mendata macam tu. Kita nak sekarang ni dalam bentuk soaring upward maknanya berkembang jasa berkembang secara berterusan ya. Baik, kita tengok yang inilah ya. Baik, ini bukan yang saya reka-reka best case ni, ini berdasarkan kepada hasil analisis Pastel W ya. Jadi yang kita gabung ni, kita telah mengambil kira WUKA, IR 5.0, Education 5.0, cabaran pandemik itu remote learning, remote assessment, banyak perkara dan kita cuba gabungkan jadi bentuk penyataan macam inilah ya. IPGKI sebagai institusi pendidikan guru berwibawa, tangkas
dan fleksibel, melaksanakan program pendidikan guru yang kalis masa hadapan, maknanya bersedia untuk menghadapi masa depan, yang kita tak duga ni, dengan berteraskan kepada yang pertama, kurikulum pendidikan guru berkualiti yang menekankan perpaduan rakyat ni, dan etika profesional ke arah guru model yang resilient, serta memanfaatkan teknologi digital. Ini kalau tak silap saya, perpaduan ni Encik Khairul ni, kumpulan and the gang ni yang mencadangkan dapatan daripada kumpulan dia lah ni. Kemudian peningkatan kualiti pelajar generasi digital ke arah kesejahteraan, kelestarian, mempunyai kesedaran global, jiwa pendidik dan peluang kerjaya yang lebih luas. Maknanya produk yang kita hasilkan nanti, dia mempunyai, bukan setakat nak jadi guru je, mereka juga fleksibel, boleh buat kerja-kerja yang lain juga. Dan juga kita menekankan pendidikan dan inovasi melalui jaringan dan jalinan dan perhubungan yang mantap, jalinan perhubungan yang mantap, dan pembangunan infra dan infrastruktur bagi menyokong pelaksanaan kurikulum. Ini gambaran senario yang kita ambil daripada analisis Pastor Louis baru-baru ni lah. Kita bayangkan senario pada 2025 nanti. Baik. Berdasarkan senario tadi, kita ada beberapa pendekatan di sinilah, berasaskan senario strategi, dan kami dalam kumpulan jawatankuasa telah bersetuju memilih cannonball approach. Jadi dalam cannonball approach ni, kita memilih satu senario. Biasanya senario terbaik lah. Takkan kita nak ambil yang buruk tadi. Kita ambil yang terbaik dan kita all out untuk mencapai atau merealisasikan senario tu. Senario. Baik. Jadi dah tentulah kita akan melihat kepada the best case tadilah. Ini yang kita nampak the best case tadi. The best case, dan kita buat daripada best case ni, kita akan bawa kepada menggunakan model TAIDA tadi. Kita membuat analisis sekali lagi, menggunakan alatan pengurusan ini, dan kita dalam proses untuk menghasilkan VC IPG Campus Ipoh. Dan berdasarkan kepada the best case scenario tadi, kita mencadangkan VC yang kalau ikutnya ialah VC ni mestilah mempunyai makna, matlamat, ada ideologinya yang kita bawa bersama, dan juga merupakan cerminan untuk masa depan. Dan nanti juga kita akan buat survey sebenarnya nanti, untuk lebih memantapkan VC. Selepas ini dijangkakan survey itu akan dibuat ke atas warga IPG Ipoh pada minggu depan lah. Dan sebelum itu, apakah visinya yang kita dicadangkan pada peringkat jawatankuasa perancangan strategik, lebih kurang macam ni. Dia punya visi. Visi IPG Campus Ipoh itu penajuk kecemerlangan pendidikan guru model, peringkat global. Jadi kalau sebelum ni kita biasa sebut model guru, tapi kali ni kita tukar kepada guru model. Dan guru model ni coin ataupun terbentuk berdasarkan kepada kajian-kajian kita, literature dan perkembangan semasa lah, dalam menghasilkan guru yang kita harapkan, dan juga input-input yang diperlukan untuk menghasilkan guru teladan, guru unggul, yang kita panggil di sini sebagai guru model. Baik, cara ringkasnya di sini, guru model itu dia merupakan seorang yang menerima ataupun dapat memperoleh latihan yang sebaiknya, dan up to date dia punya ataupun pengetahuan dia sentiasa diperbaharui, dipertingkat, dari segi pengetahuan dan juga kaedah-kaedah pengajaran dia lah. Dan ingin saya rumuskan di sini, guru model yang kita nak bawa dalam ataupun nak ketengahkan dalam konteks WC IPG Campus Ipoh ni, dalam bentuk 5P di sini. Yang pertama, pendidik.
pendidik yang mempunyai kelayakan akademik tinggi. Maksudnya di sini pelajar kita nanti dia punya pencapaian CGPA dia memang tinggi ya. Itu apa tu 3.5, 3.8 ya. Populate ramai. Maknanya pelajar-pelajar cemerlang, pendidik yang mempunyai kelayakan akademik yang cemerlang dan mempunyai personal character, ya, personal character, dia punya watak sasiah dia, ya, yang yang sejajar lah dengan apa yang digariskan dalam falsafah pendidikan kebangsaan itu. Yang keduanya, pelajar kita juga nanti, produk kita nanti, apa yang disebut sebagai guru model ni, ya, guru yang boleh memainkan peranan sebagai pembimbing. Kita perlu ingat di sini, ya, kalau tengok di sini pembimbing itu lebih kepada teaching and learning dan juga academic supervision, ya. Kita pada tahun 2025 sejajar dengan Society 5.0, Education 5.0 yang menekankan pembelajaran itu dipacu oleh pelajar itu sendiri. Jadi peranan guru pada masa itu kita telah nanti dia akan berubah, ya, kepada bentuk yang kita panggil sebagai learner driven, ya. Jadi PDP dari segi bimbingan, peranan guru model ni lebih kepada berbentuk pembimbing, ya. Lebih pada pembimbing. Pembimbing maknanya bukan sekadar mengajar biasa, tapi dia juga dapat memainkan sebagai pembimbing dan juga pendorong lah nanti. Dan yang ketiga di sini saya panggil P, yang ketiga ialah penyelidik. Mana penyelidik dan inovasi lah, innovator sekali lah kat situ, ya. Mana guru tu sentiasa terlibat dengan kajian, paling tidak pun kajian tindakan untuk mempengaruhi atau memperbaiki amalannya di sekolah, ya. Dan juga terlibat dengan komuniti, tidak duduk secara silo, ya. Guru model juga merupakan seorang perunding, ya, yang sentiasa membantu masyarakat atau rakan sejawat, ya. Itu yang kalau tengok warna orange, ya, ada saya tulis sini external attachment, ya. Dan yang akhir sekali sebagai pemimpin, ya. Ini dari segi kepimpinan lah, kepimpinan dan pengurusan. Maknanya ini antara domain-domain guru model ini. Dan ingin ditekankan di sini, ya, domain guru model ini, ya, kita boleh lihat ataupun kita tak sasarkan, ianya sentiasa berkembang, ya, berkembang dari segi, khususnya dari segi keberkesanan dan juga kecekapan dalam aspek 5P itu sejajar dengan peranan guru itu sendiri. Dan peranan ini di sini kalau kita lihat ianya bergantung kepada tempoh perkhidmatan seseorang, ya, dan juga grade, ya, ataupun kalau sini grade jawatan lah, ya. Jadi kalau kita tengok sini, kalau guru pada peringkat 44 tu, 41 tu dia lebih pada pelaksana, kalau 44 lebih pada penggerak, 48 pembimbing, ya, 52 tu peneraju perubahan, kalau dapat 54, DG 54 pemikir strategik, ya. Dan kalau grade khas atau penjurusan tu dia pemikir holistik lah, maknanya dia kena helikopter view lah, kalau mana dia kena tahu fikir semua. Jadi sesuai dengan itu, macam contoh kita di sini jugalah, ya, bila kita melihat ini yang kita melihat kepada pelajar dan sebagai respon kepada apa yang kita ingin hasilkan pada pelajar kita, dah tentu tenaga pengajarnya juga macam tu juga, ya, merupakan seorang yang kalau tadi kita sebagai guru model, ya, ini pun pencerah model lah juga nanti, ya. Dan dia sejajar dengan peranan mereka tadi. Kalau macam contohnya mereka sedang duduk pada grade 54 contohnya, mereka ni merupakan seorang pemikir strategik, ya. Bukan main-main ni, hebat dia. Profesor Madya kalau di universiti, ya. Jadi kalau kita bagi satu tugas, ya, kita nak dia memikirkan bagaimana mencari solutionnya. Bukan tanya kita balik mana modulnya, macam mana nak buat. Itu baru standard penggerak ataupun DG
44, 41. Jadi ini yang kita nak kembangkan, maknanya pada guru kita yang betul-betul berketerampilan kompeten ya dalam melaksanakan tugas dalam aspek ataupun domain-domain yang kita beri labelkan sebagai guru model tu tadi ya. Dan kalau kita tengok pada laporan yang dikemukakan oleh Jabatan Jabatan Pendidikan Bandaraya ataupun New York ya. Ini baru ni, New York City ya, New York City 2020 ya. Dia kata model teacher ni merupakan pendidik yang mempunyai kemahiran yang tinggi lah ya, yang mempunyai semangat ataupun hasrat untuk meningkatkan kualiti pengajaran dalam sekolah mereka. Maknanya mereka ni istiqamah lah ya, sentiasa meningkatkan, berusaha untuk meningkatkan pencapaian diri dan juga pencapaian sekolah mereka. Dan ini sesuai kalau kita tengok buku yang ditulis oleh Jacob dengan Alison Cook tu, yang berkenaan dengan tajuk dia Bold Move for School tu ya, dia sarankan guru sekarang ni perlu berperanan sebagai contemporary teacher ya, pendidik atau guru contemporary, maknanya guru yang sentiasa memperbaiki diri dia ya, ataupun dalam bahasa yang lebih mudah kita panggil pembelajaran sepanjang hayat ya, dan sentiasa berusaha menyesuaikan dengan persekitarannya dan bukan kerja seorang-seorang ya. Sebab itu kalau tengok dalam elemen personal character tadi ya, semua antara elemen yang ingin kita tekankan ialah kolaborasi ya, kolaborasi, learning partnership ya dalam kalangan guru-guru yang kita keluar nanti ya, dan dalam kita mengembangkan potensi pelajar kita juga ya, kita perlukan juga konsep learning partner ni, memperkasa atau memperkukuhkan kolaborasi. Dan kalau kita nak survive ataupun bekerja dengan lebih berkesan pada akan datang, kita perlukan jalinan dan jaringan. Kita tak boleh lagi bekerja secara solo. Kita kena synergize ya, bekerjasama dengan tim kita ya. Dan inilah yang kita harap membentuk DNA ya, DNA IPG Campus Ipoh ya. Ya, di satu kata kalau kita tengok pensyarah kita atau produk kita yang mempunyai kompetensi dalam 5P ni, yang kita percaya akan membawa kepada well-being ya, kemakmuran IPG campus dan seterusnya, kemakmuran masyarakat ya. Dan alhamdulillah kalau lepas kami membincang menganalisis itu, dan kita juga membuat mapping dengan perancangan strategik institusi pengajian tinggi yang lain, kita dapati ianya tidaklah tersasar jauh ya. Maknanya kita on track, dan ada setengah-setengah kes kita lihat kita lebih ke depan berbanding dengan pihak-pihak lain. InsyaAllah kita akan kemaskan lagi perancangan strategik kita ni. Untuk hari ni kita nak fokus pada WC, dan kita alur-alurkanlah cadangan kita akan terima, kita akan meraihkan cadangan sebanyak mungkin daripada tuan-tuan dan puan. The more the merrier lah. Cadangan tuan-tuan tu kita akan timbangkan dan kita akan perbaiki lagi ya. Jadi saya ingat sampai setakat itu dulu daripada saya, dan saya serah balik pada Cik Mubin lah. Ada dapat soalan ke daripada audience ya, ataupun soalan daripada Cik Mubin sendiri ya. Kalau saya tak boleh jawab, Cik Zul ada hari ni ya. Cik Zul ada, mungkin Dr. Munirah ada di talian, tak pasti ya. Kalau dia mendengar sama, dia pun boleh menjawab ya. Ataupun jawatan kuasa lain ya yang ingin memberikan pandangan, sila ni saya serah balik pada Cik Mubin ya, sila. Okey, terima kasih Dr. Abdul Hadi ya. Jadi kita dah mendengar penjelasan ataupun sedikit tentang bagaimana reka bentuk kita punya plan strategi 2021 ini akan dirangka. Jadi terima kasih kepada yang masih berada di talian kita ya. Jadi saya ingat tak nampak lagi soalan ya, belum ada soalan. Jadi oleh itu sebab kita ada panel kita hari ini ya, jadi kita mungkin kepada Zul lah kita akan bukan soalan, maksud dia beberapa pertanyaan yang mungkin
berlega di pemikiran para pensyarah dan juga staf-staf kita ya. Jadi saya maklumkan jugalah plan strategik ini merangkumi keseluruhan IPG Ipoh kita. Jadi diharapkan plan ini akan bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita mungkin bertanya soalan kepada Cik Zul, panel kita, Cik Zulkifli Mahyudin. Soalannya ialah berdasarkan tadi kita lihat daripada kita letakkan tadi guru model iaitu 5P ya, pemimpin, perunding, penyelidik, pembimbing dan juga pendidik sebagai salah satu daripada DNA IPG kita untuk rangka strategik 2021 dan 2025 kita ya. Jadi adakah melalui tekanan kepada 5P ini ya dapat diketengahkan sebagai salah satu daripada elemen yang juga kita lihat jika kita lihat dalam sudut Islam, kita ada murabi, muallim, mudaris, muadib dan juga mursyid. Jadikah itu adakah mungkin juga salah satu daripada teras berkaitan yang boleh membantu daripada proses DNA IPG kita? Okey, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya muliakan, untuk menjawab soalan itu sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, elok saya beri sedikit latar belakang plan strategi yang kita rancang ini, iaitu kalau kita lihat model yang dipaparkan oleh Dr. Hadi sebentar tadi, kita ada 5 kita kata konsep guru model itu yang disebut sebagai murabi, muallim, mudaris, muadib dan juga mursyid ya. Dan kita telah pun menterjemahkannya kepada 5P seperti yang Dr. Hadi sebutkan tadi. Ia bermula dengan sebagai kita kata pendidik, pembimbing, penyelidik dan juga pemimpin dan juga ada 5 perkara perunding, maafkan saya. Ada 5 perkara. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya terus kepada jawapan itu, apabila kita nak mencipta ataupun nak mewujudkan visi yang ada azar guru model itu tuan-tuan dan puan-puan, kita pun membuat literature review dan juga merujuk daripada pelbagai aspek seperti yang di mapping Dr. Hadi daripada institusi lain dan juga daripada institusi di luar negara seperti New York Education tadi ya. Dan apabila dia menyebut tentang guru model, elemen-elemen yang kita nak capai, yang kita nak bina dalam kalangan produk kita nanti, iaitu guru pelatih itu tadi ya, yang kita akan keluarkan itu adalah mempunyai ciri-ciri itu. Dan jika sekiranya kita berjaya menghasilkan kelima-5P itu, tuan-tuan dan puan, sudah tentulah DNA yang kita idamkan itu akan terhasil. Sebab guru model ini tuan-tuan dan puan menyeluruh sifatnya. Dia tidak hanya berfokus pada satu bidang akademik sahaja, tapi sebenarnya melibatkan dan juga personality, personal factor yang kita nak bina. Dalam kata lain, kalau kita melihat kepada institusi pendidikan di luar negara, dia banyak berfokus kepada IR 4.0, 0.0 dan sebagainya. Tetapi kita juga bergerak ke arah itu. Dalam 5 tahun akan datang, proses kita bermula pada 2021, malah 2020 pun kita dah pun bermula ke arah itu. Jadi kita tidak menafikan bahawa matlamat kita memang untuk mencapai itu sebab dia bertaraf global ya. Bila sebut ICT saja memang itulah kita punya toolsnya untuk kita mendapat ilmu, untuk kita dan sebagainya. Tapi ada aspek perkara atau perkara yang perlu kita bezakan daripada
model guru model yang ada di luar sana, iaitu kita masih lagi ada elemen-elemen ketimuran itu di mana menekankan tentang personal character. Dalam kata lain, kalau guru itu nak mengajar mempunyai akademik yang tinggi, mempunyai qualification yang tinggi, tetapi dia juga mempunyai adab-adab guru yang tertentu yang boleh dijadikan contoh kepada anak murid dia. Dari kebajikan dia, anak murid dia jaga. Dalam kata lain, guru yang berjiwa pendidik. Jadi bermakna dia bersifat holistik. Jadi bila kita sebut tentang DNA yang ada dalam kerangka yang kami bina itu, memanglah ciri-ciri 5P itu akan ada dalam DNA yang kita idamkan itu. Itu jawapan saya, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih ni, Tuan Moderator. Terima kasih kepada play itu daripada soalan yang bertanya. Jadi kita masih menunggu mungkin lagi kan tak ada daripada tuan-tuan dan perempuan yang berada di dunia ni. Kita 17 orang kita jadi 17, tinggal mungkin beberapa persoalan yang mungkin tanya kepada panel dan juga apun sudah di jadi kemungkinan mungkin yang tidak berkesempatan untuk berada bersama kami pada sesi pada pagi ini, kita akan masukkan dalam YouTube untuk sesi roundback ini, dan mungkin kita akan linkkan nanti diberitahu melalui WhatsApp dan juga mungkin dan jabatan belumkan nanti. Itu satu bulan ialah sebagai berita mungkin mewakili masyarakat. Pertanyaan baik. Tak satu lagi soalan lagi. Mungkin ada soalan tentang itu tadi kan, iaitu tentang bagaimana katakan sedikit pelaksanaan strategi ataupun plan strategi proposal ini, bagaimana pelaksanaannya, dan kita tahu bahawa Dr. Adi juga terlibat dengan program rancangan pada PTN 2020. Jadi kita nyatakan mereka perbezaan ada dari perbezaan dari segi PTN 20 dan juga plan. Okey, terima kasih Cik Bobin ya. Sebenarnya saya dengar sayup-sayup soalannya tak berapa dia terputus-putus, tapi saya boleh agaklah ya. Yang pertama kat situ perbezaan antara PTN 20 dengan perancangan strategik IPG Campus Ipoh 2021-2025 ya. Baik. Yang pertama dari segi PTN 20 ya, dan ini saya tengok dari segi yang pertama adalah dari segi cara menghasil ataupun pendekatan ataupun approach. Kalau kita yang untuk PTN 20 dulu, kita lebih kepada ataupun kita melihat kepada plan pembangunan pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, dan pada masa itu kita juga ada data yang banyak daripada PADU ya, dan juga perunding McKinsey kalau tak silap saya ya. Dan untuk kita berkembang secara ataupun berancang secara inovatif pada masa itu ya, kita menggunakan pendekatan dan alat-alat dalam Blue Ocean Strategy ya. Sebab itulah kalau tuan-tuan tengok dia, cara kita tu tak sama macam orang lain ya. Kalau nak buat macam setengah tempat tu dia fikir macam tu, lepas tu tengok sebelah macam mana dia orang buat ya. Kita tidak ya, kita memang create from scratch, kita memang data driven. Kita buat analisis, kita dapatkan maklumat, data daripada
warga kita sendiri supaya apa yang kita hasilkan itu dapat ataupun dirasai ataupun kepunyaannya rasa semuanya bukanlah atau perancangan tu untuk seorang dua ataupun pengarah saja ataupun timbalan saja, sebenarnya untuk bilik warga IPG kampus Ipoh, ya. Baik. Pada ketika itu kita gunakan Blue Ocean Strategy, ya. Tapi sekarang ni, ya, untuk cabaran sekarang ni kita berhadapan dengan cabaran yang kita panggil lebih mencabar, ya, yang kita tak boleh tak jangka dengan tepat, ya, dan kita juga nanti dapat membayangkan bahawa perkembangan yang berlaku sekarang ni berlaku secara yang begitu pantas, ya, dan kalau kita lihat pada 2030, 2025 hingga 2030 nanti, kebanyakan yang kita fikirkan pada hari ini mungkin berbeza dengan apa yang akan berlaku. Banyak berbeza lah. Mungkin dari segi bidang kerja, cara kita bekerja, ya, tidak sama. Jadi sebab itu kita cadangkan, kita menggunakan pendekatan yang kita panggil future thinking and scenario planning, ya. Jadi kita akan cuba melihat, ya, sejauh setepat mungkin, ya, berasaskan kepada data-data yang ada, kita cuba melihat senario yang akan berlaku pada tahun 2025 tu, ya. Biasanya kalau kita buat ni biasanya 10 tahun, ya, tapi kali ni kita cuba apply dalam konteks 5 tahun ini, ya. Kita lihat apakah senario-nya, dan dari situ kita create vision yang ingin dicapai. Kemudian kita akan buat backcasting, ya. Backcasting ni maknanya kita susun strategi dia punya cluster trust ataupun pelan tindakan yang akan menyokong, yang membolehkan kita melonjak daripada tahun 2021 ni, daripada tempat yang kita berada sekarang ni, untuk berlonjak ke tahun 25 dengan menggunakan pendekatan yang kita panggil pada peringkat backcasting tu tadi, ya. Jadi caranya tu dia berbeza sedikit, ya, dengan yang sekarang ni. Untuk yang sekarang ni kita cuba meramalkan ataupun kita melihat apa yang berlaku pada senario yang akan berlaku pada masa depan, dan dari situ kita rancang apa tindakan yang terbaik untuk membolehkan kita mencapai senario tersebut. Dan ini kita terpaksa buat begitu sebab sekarang ni cabaran yang kita hadapi pada tahun 2021 ke 2025 tu adalah lebih besar, lebih hebat berbanding dengan cabaran yang kita hadapi pada tahun 2016 ke 2020. Jadi kita dapati kaedah yang baru ni adalah lebih signifikan lah, ya, dalam kita menghadapi kita nanti akan berhadapan dengan cabaran VUCA, Industrial Revolution, bukan setakat 4.0, saya jangka dia akan jadi melonjak kepada 5.0 juga, dan juga konsep yang kita bawa nanti dalam bentuk education 4.0, education 5.0, dan satu lagi society 5.0. Dan kalau kita ikut perkembangan dari segi education sekarang ni, mungkin kita berada di masih lagi tak kata 3.0 pun rasa belum penuh lagi lah. Kita nak lonjak atau transform daripada education 3.0 tu kepada education 5.0, ya. Situ maknanya, lepas itulah kita perkenalkan model guru, ya, sebagai vision kita, ya, supaya kita dapat menghasilkan atau bersedialah menghadapi kita panggil masa depan ni, ya, dan kita nak menghasilkan guru-guru yang terbaik, dan kita nak juga kena pasti strategi-strategi terbaik lah untuk membolehkan kita dapat mencapai visi dan misi pada tahun 2025 nanti. Okay, terima kasih Cik Mubin. Okay, terima kasih Dr. Hadi atas penjelasan tentang bagaimana pelaksanaan kedua-dua
plan strategik ini ya. Jadi saya rasa oleh kerana tak ada soalan daripada pihak yang juga yang telah bersiaran ya. Jadi saya rasa untuk kali ini kita mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada panel-panel kita yang dapat hadir bersama, iaitu Dr. Abdul Hadi bin Makdawi, Encik Zulkifli bin Mahayudin, dan juga tidak lupa pada Dr. Munirah binti Abdul Hamid ya, yang dapat hadir kerana ada tugas yang berkaitan dengan taklimat tadi, dan juga pihak JPPI di bawah unit perancangan dan pengoperasian dasar mengucapkan ribuan terima kasih atas semua jawatan kuasa yang terlibat sebelum ini, dan juga jawatan-jawatan kuasa kecil yang telah banyak mesyuarat berkali-kali ya masa PKP dan sebagainya, dan telah merumuskan dan juga kita berada di landasan yang baiklah untuk pelaksanaan plan strategik kita 2021 dan juga 2025. Dan juga ini saya maklumkan juga melibatkan semua staf dan juga semua pensyarah di organisasi kita IPG KIPO. Jadi ini adalah satu plan strategik kepunyaan kesemuanya ya. Seperti dimaklumkan bahawa kepunyaan semua, bukannya kepunyaan Dr. Hadi, kepunyaan Cik Zulkifli dan sebagainya. Jadi ini perlu dimaklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi ini yang paling utama apabila plan itu berada di sanubari tuan-tuan dan puan-puan, barulah dia menjadi satu plan yang berkesan lah, seperti dirangka iaitu DNA 5P tadi ya, pemimpin, perunding, penyelidik, pembimbing dan pendidik. Ya, jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih, dan kepada semua yang hadir kita akan mungkin tuan-tuan boleh ikuti lagi rakaman ini di YouTube yang akan disiarkan nanti, dan juga linknya akan diberi kepada anda tuan-tuan melalui unit pembangunan latihan IPGK. Juga saya tak lupa tadi kepada unit bangunan latihan IPGK yang telah bekerjasama dengan pihak kami untuk menganjurkan program ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum. Sekejap Cik Bubin, minta maaf mencelah ya. Kita ada QR code, dah bagi tahu dah. Nanti Cik Bubin akan bekalkan kita QR code lah untuk kita daftar ya. Daftar khusus kita pada webinar kita pada hari ini. Sebelum itu betul juga saya dah masukkan untuk program roundback ini ya, untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk daftar SPLKM kita ya, di melalui IPGK rasmi kelab kita, dan juga mungkin tuan-tuan dah dapat dia, ramai saya dapat lihat di sini dah dapat terima melalui QR code tersebut. Jadi ada soalan lagi? Ada apa-apa nak? Ada Okey, dan kami mengucapkan ribuan terima kasih yang masih menunggu, yang masih setia berada di siaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam.